Shalom adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 42 yang membawa tajuk Yusuf dijual ke Mesir. Adik-adik, Yusuf adalah anak kepada Yakub. Cerita yang kita dengar sebelum ini. Baiklah, mari kita mulakan cerita kita. Keluarga Yakub tinggal di Kanaan dekat dengan kota Hebron. Mereka tidak mempunyai rumah ataupun tanah. Mereka masih orang asing. Walaupun Allah telah berjanji kepada Yakub bahwa suatu hari nanti Kanaan akan diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, tapi waktu itu belum tiba. Jadi mereka masih tinggal dalam kemah di luar kota Hebron. Keluarga Yakub mempunyai banyak lembu, kambing, dan biri-biri. Kadang-kadang, ternakan itu terpaksa dibawa ke tempat yang jauh untuk meragut rumput yang segar. Anak-anak yang sudah dewasa menjaga ternakan itu karena Yakub sudah tua. Hanya tinggal dua orang anaknya yang masih muda, Yusuf berusia 17 tahun dan adiknya Benyamin. Walaupun Yusuf masih muda, kadang-kadang dia dihantar bersama abang-abangnya untuk menjaga ternakan. Tetapi Yusuf tidak begitu menyukai abang-abangnya. Mereka bercakap dengan kasar dan suka bergaduh. Pada waktu malam, Yusuf memberitahu ayahnya tentang perkara buruk yang dia lihat dan dengar daripada abang-abangnya. Hal ini membuat abang-abangnya berasa marah kepadanya. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Dia merupakan salah satu daripada anaknya yang paling muda. Jangan lupa bahwa dia juga adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Rahel yang sangat Yakub cintai. Pada suatu hari, Yakub memberikan Yusuf sehelai jubah yang berwarna-warni. Yusuf lebih kelihatan seperti anak orang kaya daripada seorang anak gembala apabila dia memakai jubah itu. Yusuf sangat menyukai jubah itu, tetapi abang-abangnya tidak menyukainya. Ayah mereka tidak pernah memberikan mereka pakaian yang secantik itu. Jadi mengapa Yusuf dapat memiliki jubah yang cantik itu? Abang-abang Yusuf menjadi semakin cemburu kepadanya. Mereka membencinya karena ayah mereka lebih mengasihi dia daripada mereka. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Keesokan harinya, dia memberitahu kepada abang-abangnya tentang mimpinya. "Dengar," kata Yusuf, "semalam aku bermimpi kita semua berada di ladang dan sedang memotong gandum. Tiba-tiba ikatan gandumku berdiri tegak, tetapi ikatan-ikatan gandum kamu mengelilingi dan menundukkan diri kepada ikatan gandumku." Abang-abang Yusuf tidak senang mendengar tentang mimpi itu. Lihatlah wajah mereka. Mereka teringat jubah Yusuf yang indah itu dan berkata dengan marah, "Adakah engkau berpikir bahwa engkau akan menjadi raja kami?" Abang-abang Yusuf bertambah benci kepada Yusuf karena mimpi itu. Tetapi mimpi itu diberikan oleh Allah kepada Yusuf. Kemudian Yusuf bermimpi untuk yang kedua kalinya. Meskipun abang-abangnya marah selepas mendengar mimpinya yang pertama, Yusuf tetap ingin memberitahu mereka tentang mimpinya yang kedua. "Aku bermimpi lagi," kata Yusuf. "Aku lihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menundukkan diri kepadaku." Kali ini Yakub sendiri tidak senang mendengar mimpi Yusuf. "Mimpi apakah itu?" katanya. "Adakah engkau berpikir bahwa ibumu dan aku serta abang-abangmu akan datang dan sujud menyembah kepada engkau?" Tetapi Yakub tidak dapat melupakan mimpi itu. Dia tertanya-tanya adakah Allah coba berkata sesuatu kepada Yusuf tentang masa depannya. Pada suatu hari, abang-abang Yusuf menggembalakan ternakan mereka jauh dari kemah ayah mereka di Hebron. Mereka pergi untuk mencari tempat yang baik untuk ternakan meragut rumput. Selepas adik-beradik itu pergi selama beberapa minggu, Yakub memanggil Yusuf dan berkata, "Yusuf, pergilah dan carilah abang-abangmu dan lihat jika mereka tidak apa-apa. Kemudian pulanglah dan kabarkan kepadaku." Yusuf pun pergi dengan segera. Dia berjalan sendiri dengan memakai jubah panjangnya yang cantik. Tetapi semasa dia tiba di Sikhem, abang-abangnya tiada di situ. Seorang lelaki bertanya kepadanya, "Siapakah yang engkau cari?" "Aku sedang mencari abang-abangku," kata Yusuf. "Adakah engkau melihat mereka?" "Ya, aku ada melihat mereka."
Mereka berkata mereka hendak pergi ke Dotan. Yusuf pun meneruskan perjalanannya sehinggalah dia melihat abang-abangnya bersama ternakan mereka. Mereka sedang berehat di sebuah perigi berhampiran dengan kota Dotan. Abang-abang Yusuf melihat Yusuf sedang menghampiri mereka. "Hei, lihat, si tukang mimpi datang dengan baju bangsawannya," mereka berkata sesama sendiri. "Mari kita bunuh dia dan campakkan dia ke dalam perigi ini. Selepas itu kita lihat apa yang akan muncul dari mimpi-mimpinya." Tetapi Ruben, abang yang paling sulung, tidak setuju. "Janganlah bunuh dia," katanya. "Campakkanlah saja dia ke dalam perigi itu. Tiada air di dalamnya." Ruben mengatakan hal ini kerana selepas itu dia mahu membawa Yusuf keluar dari perigi itu dan membawanya kembali kepada ayahnya. Adik-beradik Yusuf pun melakukan seperti apa yang dicadangkan oleh Ruben. Apabila Yusuf tiba, mereka merentap jubahnya dan melepaskannya dengan kasar. Kemudian mereka mencampakkan Yusuf ke dalam perigi yang kering itu. Perigi itu sangat dalam. Yusuf tidak dapat melepaskan diri. Dia menangis dan meminta abang-abangnya untuk mengeluarkannya. Tetapi mereka makan makanan tengah hari mereka tanpa memperdulikan tangisan Yusuf yang penuh dengan ketakutan. Semasa mereka sedang makan, sekumpulan kafilah datang mendekati mereka. Mereka membawa barang-barang dan rempah ke Mesir. Apabila melihat mereka datang bersama unta-unta, Yahuda, salah seorang daripada abang-abang Yusuf, berkata, "Apakah faedahnya jika kita membunuh adik kita Yusuf? Marilah kita menjualnya kepada kafilah itu." Mereka semua bersetuju. Pada masa itu, Ruben tiada di sana untuk melindungi Yusuf. Mereka segera menarik Yusuf keluar dari pergi. Yusuf berfikir bahawa mereka akan melepaskannya. Tetapi apa yang berlaku? Dia melihat Yehuda sedang melakukan tawar-menawar dengan kafilah itu. Mereka membayar 20 wang perak kepada abang-abangnya. Yusuf berasa terkejut sekali. Dia menyadari bahawa abang-abangnya sedang menjualnya kepada kafilah itu. Dia menangis dan merayu untuk dihantarkan pulang ke rumah. Tetapi mereka tidak mengendahkan tangisan adik mereka. Tangan Yusuf diikat. Dia terpaksa mengikut rombongan kafilah itu ke Mesir. Dia melihat sekelilingnya. Tidak lama selepas itu, dia tidak dapat melihat abang-abangnya lagi. Hari demi hari, Yusuf mengembara bersama-sama dengan kafilah itu. Dalam ketakutan dan kesunyiannya, tiba-tiba dia teringat kata-kata ayahnya bahawa Tuhan Allah sentiasa menyertainya. Memikirkan tentang Allah membuatnya berasa tenang. Allah tidak akan meninggalkannya biarpun abang-abangnya telah menjualnya kepada orang asing. Allah akan selalu memperhatikannya biarpun di negeri yang jauh seperti di Mesir. Kemudian pada suatu hari, inilah apa yang dia lihat. Itu ialah piramid Mesir yang telah dibina sebagai kuburan untuk raja-raja Mesir purba yang dipanggil Fir'aun. Apabila Ruben kembali, dia mendapati Yusuf sudah tiada di dalam perigi itu. "Apa yang telah kamu lakukan kepadanya?" dia bertanya. "Apa yang kita akan katakan kepada ayah kita?" jerit Ruben. Walau bagaimanapun, adik-beradiknya yang lain sudah mempunyai satu rancangan. Mereka membunuh seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darahnya. "Kita akan beritahu ayah bahawa Yusuf telah dibunuh oleh seekor haiwan buas," kata mereka. Tetapi mereka tidak katakan hal itu sendiri kepada ayah mereka. Mereka memanggil seorang hamba dan menyuruhnya untuk membawa jubah itu kepada ayah mereka. Mereka menyuruh hamba itu memberitahu Yakub, "Kami jumpa baju itu berdekatan dengan tempat kami. Periksalah dan lihat jika ini adalah kepunyaan anakmu atau tidak." Alangkah sedihnya Yakub apabila melihat hamba itu datang bersama pesanan daripada anak-anaknya. Yakub berasa sangat sedih apabila dia melihat jubah Yusuf yang berlumuran darah. Tangisnya, "Anakku, anakku, sudah tentu engkau telah diterkam binatang buas." Apabila anak-anaknya pulang ke rumah kemudian, dia tidak mahu dihiburkan. Walaupun anak-anaknya melihat betapa sedihnya ayah mereka, tetapi mereka tidak memberitahunya bahawa Yusuf masih hidup. Mereka tidak memberitahunya bahawa mereka telah menjual Yusuf sebagai seorang hamba kepada kafilah yang hendak ke Mesir.
Baiklah adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Saya harap adik-adik dapat belajar sesuatu daripada cerita hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup kelas hari ini, mari kita menghafal ayat hafalan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 20b. Ini kerana kita tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati kita dan Allah Maha mengetahui. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 20b. Ini kerana kita tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati kita dan Allah Maha mengetahui. Sampai kita jumpa lagi. Bye.